Okey, ni hari tajuk hari ni. 6.2. Untuk bab 6 ni subtopik yang terakhir. Okay, sistem ketaksamaan linear dalam dua pembuluh ubah. Sebelum ni kita belajar ketaksamaan linear. Sekarang kita masuk sistem. So, apakah maksud sistem ketaksamaan linear? Sistem ketaksamaan linear adalah gabungan dua atau lebih ketaksamaan linear. Okay. Sebelum ni kamu ada buat, kita baca ayat, lepas tu kita keluarkan dia X atau Y, lepas tu ikut simbol. Simbol ni atau ini atau ni atau ni. Okay. So kalau kamu tambah garisan jadi B, maksudnya besar lah. Kalau kamu tambah garisan jadi K, maksudnya kecil. Kecil daripada ni, besar daripada. Lepas tu yang ni pun sama, kalau B besar dan dia ada sama dengan. Okay. Kalau kamu tambah garisan jadi K, maksudnya kecil daripada dan ada sama dengan. Itu je cara untuk kamu ingat dalam ketaksamaan linear. So sekarang dalam sistem, dia gabungkan dua atau lebih. Okay. Sebelum ni X atau Y, sekarang X dan Y. Bagaimanakah anda menentukan ketaksamaan yang sesuai untuk suatu situasi? So, kalau dalam ayat tu dia sebut lebih besar daripada, kita guna simbol ni. Kalau dia sebut kurang daripada, ikut simbol ni. Tidak kurang daripada, maksudnya simbol ni. So, dalam buku teks, dia dah bagi contoh situasi. Kamu boleh refer dalam kotak ni. Muka surat. Buku teks, muka surat. Satu 65. Okay, so bila buat soalan, ada ayat yang macam ni. Tidak lebih daripada, so kamu boleh refer table ni sebab dia dah bagi ketaksamaan linear yang bersesuaian dengan situasi tu. Okay. Next. Tengok contoh. So first step, kamu mesti boleh tulis, wakilkan situasi tersebut dalam bentuk ketaksamaan linear. Baca soalan contoh 7 dalam buku teks. SMK Seri Permata akan mengajukan kem kepimpinan semasa cuti pertengahan tahun sebanyak Y orang murid tingkatan 4 dan X orang murid tingkatan 5 akan mengambil bahagian dalam kem tersebut. Pemilihan peserta mengikut syarat-syarat yang berikut. So, A, B, C ni syarat dia yang kamu perlu wakilkan dalam bentuk ketaksamaan linear. Okay. So, dalam situasi ni, ada dua kategori pelajar yang nak pergi camp. So, kita ada tingkatan 4, Y, tingkatan 5, X. Ini dah diberi dalam soalan. Okay. Kemudian, kita ikut A. Ikut dia punya ayat dan kamu translate untuk kamu letak simbol dia nanti. Dalam ayat dia, jumlah peserta camp selebih-lebihnya 40 orang. So, kita tengok table tadi. Selebih-lebihnya dekat sini. Simbol dia. So, kamu gunakan table ni untuk dapatkan jawapan. Okay. Sekarang, jumlah peserta. Maksudnya X dan Y lah. Jumlah operasi apa?
Jumlah operasi apa? Tulis kat chat. Jumlah operasi tambah, tolak, darab, bahagi. Jawapan? Tambah. Okay. So, bila dia sebut jumlah, kamu terus tahu dia operasi tambah. So, bila dia sebut apa yang nak ditambah, peserta camp. So, peserta camp ada X dan Y. Jadi, kamu tambahkan X dengan Y. Tapi tak boleh letak sama dengan. Sebab dia sebut selebih-lebihnya. Okay. So, selebih-lebihnya, tengok table, simbol ini. Okay. So, kamu pun tulis ikut. Ya. Selebih-lebihnya. Berapa? 40. Ini jawapan A. Jawapan B. Bilangan murid tingkatan 5. Dia punya keyword tidak kurang daripada bilangan murid tingkatan 4. Okay, dekat sini kena pasti. Jangan salah ambil. Kalau tingkatan 5 tadi kita dah refer yang ni. Jangan salah X dengan Y. So, tingkatan 5X tidak kurang daripada. So, X nak letak simbol apa? Tengok table. Tidak kurang daripada. Yang lebih besar. Betul, Masya? Kalau kamu tak ingat lagi macam mana nak tulis simbol, kamu boleh tengok table ni dululah. Okay? Tidak kurang daripada. Tidak kurang daripada. So, simbol dia ini. Okay, table ni sangat membantu kamu. Salam Fakir, silakan masuk. So, dia tidak kurang maksudnya dia lebih besar lah, kan? Tapi mesti ada sama dengan. Maksudnya dia boleh sama. X lebih besar. Ataupun dalam ayat soalan tidak kurang daripada murid tingkatan 4. So, murid tingkatan 4 adalah Y. Ni B. Okay. C. Sekurang-kurangnya. Ni dia punya keyword. Sekurang-kurangnya 15 orang murid tingkatan 4 akan menyertai camp tersebut. Tingkatan 4, Y. Sekurang-kurangnya. Tengok table. Sekurang-kurangnya simbol ni. Okay. So, sekurang-kurangnya yang paling kecil nombor dia adalah 15 orang lah. Okay. So, dia lebih besar dan sama dengan 15. Itu cara untuk kamu buat ketaksamaan. Kalau tak ingat, tak yakin dengan jawapan, refer dekat table ni. Okay, dia sangat membantu. Okay, next. Yang ni salin lah. Yang ni kamu salin jalan kerja dulu, nanti baru kamu salin soalan. Kita bincang jawapan 1 dengan 2. Tulis tajuk praktis kendiri 6.2a. Jalan kerja salin, nanti hantar dekat saya. Okey, nombor 1. Encik Wong membeli 2 jenis kemeja daripada pemborong untuk dijual di kedainya. 2 jenis. Okey, so dia akan ada X atau Y lah. Okay, boleh dengar tak suara saya? Internet saya problem. Kalau boleh dengar angkat tangan. Okey. Kalau terputus ke apa nanti kamu tunggu internet problem. Okey. Nombor 1. Lagging Okay, slow-slow Alright. Nombor 1. Encik Wong membeli 2 jenis kemeja daripada pemborong. So, kemeja jenama X berharga RM8 sehelai. Kemeja jenama Y berharga RM12 sehelai.
Ada 2 X dengan Y. Ayat yang pertama, jumlah kemeja yang dibeli tidak melebihi. Tengok tabel. Tidak melebihi, tidak lebih, tidak lebih. So simbol dia ni. Okay. So bila dia sebut jumlah, operasi tambah. X tambah Y tidak lebih 50. Okay, ikut soalan. 1B, kemeja jenama X sekurang-kurangnya. Ya, sekurang-kurangnya 2 kali kemeja jenama Y. Maksudnya jenama X lebih banyaklah daripada Y. Okay, cara tulis X lebih banyak dan sama dengan 2 kali Y. Salin je jawapan, nanti kamu snap gambar hantar pada saya. See? Jumlah pembelian tidak melebihi. Tengok tabel, yakin. Tidak melebihi, tidak lebih. So simbol ni ya. So bila disebut jumlah, so X dan Y. X dan Y tidak melebihi 850. Okay. Nombor 2. Sebuah kilang menghasilkan 2 jenis kasut sukan. Kasut sukan jenis X adalah untuk kanak-kanak. Kasut sukan untuk Y adalah untuk orang dewasa. Syarat-syarat pengeluaran kedua-dua jenis kasut sukan dalam tempoh seminggu seperti yang berikut. Okey. Kita ada X kanak-kanak, Y dewasa. Pengeluaran maksimum. Okey, maksimum paling tinggi. Maksudnya paling tinggi 500. Dia tak lebih daripada 500 lah. Okey, so jawapan kamu untuk kedua-dua kasut, kasut kanak-kanak dan kasut dewasa, maksimum. Maksudnya dia kurang dan sama dengan 500. Okay. Maksudnya dia sampai 500 saja. Maksimum 500. Sampai 500 saja. Okay, next. Kasut sukan kanak-kanak selebih-lebihnya. Selebih-lebihnya. Selebih-lebihnya macam mana tadi? Selebih-lebihnya simbol ni. Okay. Kanak-kanak adalah X. Kasut kanak-kanak. Selebih-lebihnya 3 kali kasut dewasa. Okay, see? Pengeluaran minimum kasut dewasa ialah 200. Minimum paling kurang. Dewasa Y, so minimum paling kurang. Maksudnya dia lagi banyak lah. Lagi banyak dari 200. Okay. So nanti cara yang sama ni kamu buat untuk buku kerja muka surat 78.
Okay, tanda buku kerja kamu, buku surat 78. Cara yang sama. Okay, lepas tu hantar dua lah. Satu yang ni. Yang ni saya dah bagi jawapan. Snap gambar. Yang satu lagi buku kerja muka surat 78. Okay, next. Ini buku kerja muka surat 79. Okay, terus tulis jawapan dalam buku kerja kamu. Okay, sekarang kita nak cek untuk menentukan konjektor tentang titik dalam rantau yang memuaskan suatu sistem ketaksamaan linear. Lukis graf dan loretkan rantau yang mewakili setiap ketaksamaan berikut. Yang ni graf dia dah lukis, kamu nak cek sahaja kawasan mana yang mewakili setiap ketaksamaan. Cara untuk jawab, sebagai jawapan A, kamu tulis dalam buku kerja. Okay, rantau A. Dekat dalam gambar ni dah ada kawasan A, kawasan petak ni. Yang saya tunjuk ni ya. Ni. Ni kawasan A. Sampai tepi ni, sampai bawah ni petak ni. Kawasan A. Okay, kita nak cek. Pilih satu titik yang berada dalam kawasan A. Contoh, kita pilih titik 26. Titik ni. Titik ni kita pilih. So, titik ni koordinat dia 2, Y dia 6. Okay. So, kalau kamu pilih titik 26, adakah dia memuaskan ketaksamaan ini? Yang ni yang kamu buat tugasan semalam. Kita cek kiri dan kanan. Persamaan di sini adalah Y sama dengan 4. Ni, ikut yang ni. Okay, so Y dalam titik, ini adalah X, ini adalah Y. So, Y kita sekarang 6. Jadi, 6 dekat sini. Adakah 6 sama dengan 4? Salah. Tidak. Okay, tak sama. 6 lebih besar daripada 4. Jadi, maksudnya titik ni, 26 ni, tidak memuaskan ketaksamaan ini. Jadi, jawapan akhir kamu tulis dia palsu. Salin saya nak padam ni sebab tak muat. Palsu. Maksudnya 26 tidak mematuhi, tidak memuaskan persamaan ini. Okey, siap. Kalau ada siap, angkat tangan. Okey. Okey. Itu kamu untuk yang first ni. Saya tak muat kecil sangat. Okay, sekarang kita nak kira untuk yang ni pula. Ni. Tapi masih lagi di rantau A. So, dekat rantau A kita ambil titik yang sama lagi. Kamu tulis kat sini ya, bawah ni. Kamu tulis kat bawah ni. Kita ambil titik 26 juga. Persamaan kita yang X lebih besar daripada 6. So, X kita tukar dia jadi sama dengan 6. So, 2 adalah X, 6 adalah Y. Gantikan X tu sebagai 2. Adakah dia sama dengan 6? Tidak. 2 lebih kecil daripada 6. Jadi, titik 26 ni tidak memuaskan
ketaksamaan ini. So, jawapan akhir kamu palsu. Okey, siap? Kevin, okey? Kalau dah siap, angkat tangan. Okay, next. Okay, saya highlight. Kamu tulis dalam kotak yang saya highlight. Sekarang kita nak tengok yang ni. Region B dengan yang ni. Yang saya highlight ni, kamu tulis dalam kotak dia. Kotak saya tak muat. Tulisan saya besar. Okay, sekarang untuk region B. Region rantau B. Okay, rantau B yang ni. Yang saya highlight ni. Rantau B. Okay, kita pilih satu titik yang berada dalam kawasan B. So, dalam kawasan B, kita ambil nombor ini 7. Kita ambil titik ini. 7, 6. Okay, so pilih 7, 6. Okay, kita cek adakah dia memuaskan Y ataupun X ni. So, kira kiri dan kanan. Yang ni X, yang ni Y. Okay, gantikan dalam persamaan yang saya highlight ni. Tapi kita letak dia sama dengan 4. Okay, Y sekarang 6. Gantikan 6 dekat Y. X tak payah gantilah sebab dia tak ada X dalam ni. Adakah 6 sama dengan 4? Tidak. Tidak sama. 6 lebih besar daripada 4. Kat sini simbol dia lebih besar kan? Kat sini simbol dia lebih kecil. Maksudnya palsu. Tak samalah. Okay? Boleh padam? Next. Okay, masih lagi di rantau B. Sekarang jawab untuk petak ni. X pula. Okay. Titik yang sama, 7, 6 juga. Masukkan dalam persamaan ini. X sekarang adalah 7. X kamu 7. So, 7. Adakah dia sama dengan 6? Tidak. 7 lebih besar dari 6. Okay. Sekarang simbol dia lebih besar. Dekat sini pun lebih besar. Maksudnya sama. Jadi mereka adalah benar. Sama. Benar. Okay. Next. Okay, tengok rantau C. Rantau kamu tulis dalam kotak ni dan ini. Kawasan ni ya. Rantau C dekat sini. Pilih satu titik yang berada dalam rantau C. So, kita pilih 7, 2. 7, 2. 7, 2. Okay. So, 7 adalah X, 2 adalah Y.
Okay, gunakan persamaan Y sama dengan 4. Daripada titik Y kita adalah 2. Adakah sama dengan 4? Tak sama. 2 lebih kecil dari 4. Simbol ni sama dengan simbol ni. Kalau sama, benar. Maksudnya titik itu memuaskan ketaksamaan ini. Okay, sekarang kamu isi dalam kotak X pula. Tapi masih guna titik 72. Okay. X sama dengan 6. Kita punya X sekarang 7. Ni, ikut ni ya. So, adakah 7 sama dengan 2? Tidak. Tak sama. 7 lebih besar dari 2. Simbol dia sama dengan ini. Jadi kalau sama, benar. Okey, yang terakhir. Tengok kawasan D. Kawasan D dengan persamaan ini. Okay, pilih satu titik dulu. Kawasan D kat yang ni. Pilih satu titik. Empat, 2. Okay, 4, 2. 4 adalah X, 2 adalah Y. So, gantikan dalam persamaan ini. Y daripada titik nombornya 2. Jadi, tak sama dengan 4. 2 adalah lebih kecil dari 4. Simbol ni sama dengan ni. Kalau sama, kamu letak dia benar. Okey, kemudian tengok yang kotak bawah pula. Gunakan titik yang sama. Gantikan dalam X sama dengan 6. X daripada titik kamu adalah 4. 4 tidak sama dengan 6. 4 adalah lebih kecil dari 6. Simbol ni tak sama kan? Kalau tak sama letak palsu. Okey. So, semua jawapan kamu dah ada dalam kotak-kotak tu. Kotak kamu. Okay, yang ni. Tadi palsu. Palsu. Maksudnya kawasan A tidak memuaskan kedua-dua ketaksamaan. Okey. Tengok kawasan rantau B. Tadi kita dapat palsu, benar. So, yang ni pun tidak memuaskan kedua-dua ketaksamaan. Kawasan C, jawapan benar, benar. Dua-dua benar. Jadi maksudnya kawasan C memuaskan kedua-dua ketaksamaan. So, jawapan akhir kamu tulis kat bawah ni. Rantau
C. Memuaskan kedua-dua ketaksamaan linear Y dan X6. Okay, so kamu kena cari yang benar dan benar. Cara dia macam seterusnya. Jadilah kita check sama tak simbol dia dengan soalan yang diberi. Okay. Tandakan yang ni. Buat. Cuba buat. Okay, next. Tengok buku surat sebelah. Buku surat 80 nombor 9. Lukis dan lorekkan rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear berikut. Okey, soalan ni sama konsep yang ni tadi. Cuma yang soalan 8 ni, dia dah lukis graf untuk kamu. Okey, soalan 9, kamu yang kena lukis graf, kemudian kamu kena lorek macam dia lorek ni. Hitamkan kawasan mana yang memuaskan semua ketaksamaan. Okay, contohnya soalan A. Soalan A, kita ada 3. 1, 2, 3. 3 ketaksamaan linear. So, kena buat 3 graf lah. 3 garisan. 3 graf dalam petak kamu tu. Garisan. Okay, so, cara dia, saya tunjuk dekat sini. Okay, boleh nampak tak whiteboard saya angkat tangan kalau nampak? Nampak whiteboard? Okay. Alright. So, kamu tengok buku kerja kamu. Buku kerja, buku surat 80, nombor 9. Dia ada petak-petak macam ni juga. Okay, thank you. Okay. So, soalan nombor 9A. Dia bagi Y lebih kecil dan sama dengan 60. Y lebih besar negatif X tambah 40 dan X. Okay. Kamu guna pembaris dengan pensel. Jangan guna pen, nanti susah nak padam kalau salah. Okay, so kita nak buat graf first kali. Yang ni kamu dah tahu dia punya graf, garisan dia adalah garisan mengufuk. Yang ni alamak, conteng.
Tak boleh contoh. Okay, whiteboard saya tu lagging lah pula. Tunjuk kat sini ya. Tapi saya tak ada petak-petak tu. Kamu cuba buat sendiri ya. Okay, kita ambil Y. Tunjuk yang 9A. Sembilan A. Y. 60. Kemudian Y. So, yang ni adalah garisan mengufuk. Yang ni garisan menegak. Okay. So, kalau kamu tengok dia ada Y, kamu senang je lah buat satu garisan je, senang. Kalau mengufuk macam ni. Kalau menegak macam ni lah. Senang untuk ini. Untuk yang ni dengan ni. Okay, sekarang yang ni. Kita nak tengok yang kedua ni. Yang ni kamu kena pilih titik. Kalau X adalah 40, Y adalah gantikan X tu sebagai 40. Y sama dengan kosong. Negatif 40 tambah 40, kosong. Titik yang pertama, 40, kosong. Kemudian cari titik yang kedua. Titik yang kedua, kalau X adalah kosong, Y sama dengan, dekat X tu kita gantikan sebagai kosong. Kita dapat negatif 10. Okey, titik yang kedua, kosong, negatif. Okay. So, ni first step. First step untuk bina 3 garisan. Sebab tadi dia ada 3 ketaksamaan. Okey. So, ni ketaksamaan yang pertama, ni yang kedua, ni yang ketiga. Kamu kena lukis dalam petak kamu tu. Okay. So, buat garisan. Okey, bahagikan kamu punya petak tu. Kemudian letak 2 kotak kecil, kamu letak kat sini 10, 20, 30, 40. Sebelah kiri negatif. Atas positif, bawah negatif. Tapi untuk Y, kamu buat 20.
2, 4, 6, 8 ah. 4, 6. So dekat bawah pun 20, 40, 60. Okay, muat tak? Okay, buat setakat yang boleh. Saya rasa kamu boleh buat. Ataupun tak payah jarak. Sepuluh, 20, 30, 40. Okay, yang ni tak payah jarak sebab mungkin kamu punya otak tu tak muat. Okay, yang ni tak payah jarak. Kamu satu kotak, 10. 10. Allah. 10, 20, 30, 40. Yang ni satu kotak, satu nombor. Negatif 10, negatif 20, negatif 30, negatif 40. Okay, cuba lo. Tengok jadi ke tak. Okay, depan dah siap ni. Dah siap ke belum? Angkat tangan kalau dah siap. Semua tak siap lagi. Okay ke? Kamu guna pensel, boleh padam. Kita punya titik 40, negatif 40. Okay, saya salah kira ni. Kamu betulkan balik dekat sini. Negatif 0 tambah 40 adalah 40. Bukannya negatif. Positif, positif 40. So, titik kita adalah 0, positif 40. So, graf kamu bahagian negatif ni tak perlulah. Kita buat yang positif sahaja sebab tak ada nombor negatif. Okay. Okay. So, kamu mula dari tepi petak kamu. Kamu buat garisan Y ni. Kamu letak 20, 40, 60. Bawah negatif 20, negatif 40, negatif 60. Kemudian garisan X selang 2-2. Selang 2, 10. 2 lagi, 20, 30, 40. Okay, sorry. Salah kira. So, table kamu akan jadi macam ni lah.
Macam ni. Ha. Mula dari tepi kotak. Okey, siapa dah siap angkat tangan? Baru saya sambung. Okey. 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 Okay. Pastikan ada yang ni dulu. Kemudian next step. Yang ni dah step yang kedua. Buat garisan ni. Sekarang kita nak lukis graf. So kita ada tiga garisan. 1, 2, 3. Garisan yang pertama. Garisan mengufuk. Okay, pada nombor 60. Y60. Y60. Guna pembaris. Kat sini 60. Okay. Mengufuk, melintang lah. Okay, sekarang kamu nak buat garisan lurus. Ya Allah. Garisan lurus padu ataupun garisan putus-putus. Okay, cara dia tengok simbol. Simbol ni. Okay, kalau dia ada sama dengan, kita pilih garisan padu. So, guna pembaris kamu, buat garisan padu pada titik 60. Melintang. Kamu guna pembaris, okey? Okay. Siap untuk yang ni. Okay, yang kedua, kita guna titik yang warna merah ni. Yang kita cari tadi. So, kamu tandakan titik tu dalam graf kamu. 40, kosong, sini. 0, 40, 0, 40. Buat cross, pangkah. Lepas tu, ambil pembaris. Sambungkan. Itu untuk yang kedua. Sekarang tengok yang ketiga. X40. Tadi lupa nak check. Dia garisan padu. Sebab dia ada sama dengan. Okay, yang ni ada sama dengan juga. So, guna garisan padu pada nilai X40. X, sini X. 40 sini. Buat garisan padu menegak. Panjangkan garisan kamu sampai belakang. Okay. Sekarang nak lorek kawasan yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Cara dia, Y, tengok sini. Tengok simbol ni. Simbol dia lebih kecil. Okay, kecil. Kecil maksudnya dia berada di bawah. Bawah sini. Kamu lorekkan guna pensel. Bawah pada garisan biru. Sebab simbol dia lebih kecil. Okay. Lepas tu tengok simbol ni pula. Yang ni, Allah. Okay, yang ni simbol dia lebih
besar. Lebih besar. B kan. So, dia berada di, tengok garisan warna merah. Warna merah. Kalau lebih besar, B besar, maksudnya kawasan dia atas. Atas daripada garisan itu. Lorek macam ni pula. Kemudian yang terakhir, dia punya simbol ni. Simbol dia kurang daripada. So kalau kamu buat dia adalah K. Kecil daripada K. Tengok garisan orange. Garisan orange. Kalau dia kurang daripada, maksudnya dia kawasan sebelah kiri. Dia menegak. So kalau kurang sebelah kiri, lorekkan. Lorekkan melintang macam ni. Okay, so dalam kotak kamu tu akan ada lorek penuh macam ni lah. Okay, kemudian baru kita cari kawasan yang manakah yang bertindih ketiga-tiga lorek itu. Bertindih ketiga-tiga lorek itu. Kawasan yang bertindih semua sekali, baru kamu tebalkan. Okay, kawasan ni, yang saya lorek ni adalah kawasan yang ketiga-tiga sekali ada lorekan untuk ketiga-tiga graf. Okay, lepas tu dah settle. Okay, buat slow-slow. Okay, next. Tengok B. Alam B. Cara yang sama, dia ada tiga. 1, 2, 3. Ini jawapan tadi, dah habis, settle, lorek. Lorek tebal kawasan tu. Sekarang kita tengok B. Satu, ketak samaan. Y. Kalau ada Y sahaja, maksudnya dia adalah garisan mengufuk atau melintang. Okay. Yang kedua, X tolak Y. Yang ketiga, X. Okay. X sahaja, jadi dia adalah garisan menegak. Okay, so yang kita kena cari titik adalah untuk yang kedua ni. Okay, cara untuk cari titik, first step, conteng dekat ruangan kosong yang ada, pindahkan Y supaya Y jadi positif. Ni negatif, negatif Y kan. So, pindahkan dia supaya dia jadi positif. Tukar X dulu. Tukar X pergi sana dulu. Kemudian baru kita bahagi dengan negatif 1 supaya Y jadi positif. Okay, so yang ni pun bahagi negatif 1. Yang ni pun bahagi negatif 1.
So, kalau bahagi negatif 1, dia akan jadi negatif 20. Yang ni akan jadi tambah X. Simbol akan bertukar. Sebab kita bahagi dengan nombor negatif. Okay, lepas tu baru dapat cari titik. Bila X adalah 20, Y gantikan X tu dengan 20. Kosong. Sebab negatif 20 tambah 20 kosong. So, titik yang kamu dapat adalah 20 kosong. Titik ni yang kita nak tanda dalam graf nanti. Kemudian, satu titik lagi. Kamu ambil X. Sama dengan 80. Jadi Y akan negatif 20 tambah X. Negatif 20 tambah 80. Negatif 60. Negatif pula. Positif. Positif 60. So, titik yang kedua adalah 80, 60. Okay. Dalam kamu punya table, buat graf. Untuk Y. So, dia akan ada dalam petak kamu macam ni. Okay. Tandakan 3 garisan. Garisan pertama, simbol dia tidak ada sama dengan. Jadi kita akan guna garisan melintang putus. Yang ni ada sama dengan. Jadi garisan menegak dia padu. Okay, yang ni dia punya simbol ada sama dengan. Jadi garisan dia padu. Garisan padu. Okay. So untuk yang pertama, Y adalah 20. Y 20. Y 20 sebab garisan putus-putus melintang. X 80 garisan padu. X 80 garisan padu menegak. Berapa baris? Okay, yang seterusnya kamu kena ikut titik
yang kita dapat ni. 20, 0, 80, 60. 20, 0, tandakan cross dengan 80, 60. Cross. Kemudian ambil pembaris, garisan padu, sambungkan. Bagi kena. Ya. Okey, sekarang nak lorek. Cara untuk lorek, tengok simbol dia. Ini simbol. Kalau kita tambah garisan, dia adalah besar. Besar untuk garisan warna biru. Besar kawasan bahagian atas. Kamu lorek macam ni. Bahagian atas dia, atas. Garisan biru. Okey. Tengok yang X. Dia punya simbol tambah garisan jadi kecil. Kecil daripada 80. So, cara untuk lorek sebelah kiri daripada garisan oranye ni. Sebelah kiri. Garisan oranye ke kiri. Garisan oranye ke kiri. Garisan oranye ke kiri. Okey. Yang terakhir. Simbol. Macam ni. Yang ni kan. So, kalau tambah garisan dia jadi besar. Besar daripada. Tengok garisan merah. Besar daripada maksudnya bahagian atas. Besar daripada besar daripada rantau atas. Okey. Kawasan ni. Okay. Tempat garisan yang bersilang tu kamu tebalkan. Yang ketiga-tiga sekali bersilang. Kalau kamu tengok kawasan ni, dia cuma ada satu garisan saja, satu lorek. Kalau tengok kawasan ni, dua lorek. Kawasan ni, satu lorek. Yang kawasan ni barulah ada tiga-tiga lorekan. Okay. Yang ni yang kamu tebalkan. Okey. Silap. Kita tengok yang ni. Yang ni. Yang ni. Kecil bukan besar. Salah. Kecil daripada. Okey. So, silap lorek. Lorek semula.
kecil daripada garisan ni. Bukan kat atas, kat bawah. Okay, tadi dah lorek 2, X dengan Y. So yang garisan merah ni, simbol dia yang ni lebih kecil. Tersilap tengok, okay. So kalau lebih kecil, lorek bawah dia, bukan atas. Lorek bawah dia. Okay. Kawasan yang mereka ni bersilang ketiga-tiga sekali adalah kawasan ini. So yang kamu kena tebalkan adalah kawasan ni. Okay, sebab kawasan lain mereka tidak bertindih tiga. Okay. Jawapan akhir yang ni. Okay, siapa dah siap angkat tangan? Okay, ramai dah siap. So homework kamu C. Yang C tu kamu cuba buat sendiri. Cuba je lah, nanti saya check. Yang C. Buat sendiri. Try. Dia ambil gambar. Hantar kepada saya. Okay. So homework kamu hari ni. Check balik muka surat 78. ABC. Muka surat 78 ABC. Muka surat 79 B. Muka surat 80 nombor 9 C. Okay, cuba buat kemudian hantar ke Telegram.